Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 4 part 7, praktis kendiri 7.2C. Jadi sebelum kita sambung, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi buka muka surat buku teks 202, praktis kendiri 7.2C. Jadi ada 3 soalan, jadi kita akan bincang semua soalan inilah. Soalan 1. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah motosikal untuk tempoh 50 saat. Huraikan gerakan motosikal A untuk 20 saat yang pertama, B semasa laju seragam. Jadi pada video yang lepas, jadi cikgu sudah bincangkan tentang kata kunci semasa kamu nak buat huraian, masih ingat? Okey, jika nak buat huraian gerakan bagi graf laju masa, kalau garis dia ada keturunan, sama ada keturunan dia positif ataupun negatif, jadi semasa kamu buat huraian mesti ada 3 kata kunci. Masih ingat? Pertama mesti ada ngia pecutang ataupun pecutang. Ini ya kata kunci pertama. Masih ingat? Dan kata kunci yang kedua ialah masa, dan kata kunci yang ketiga ialah jarak. Jadi soalan 1A. Okey, pertama kalau kamu tengok garis ini ya, jadi sangat jelas garis ini ialah menulung, betul? Okey, menulung maksudnya ialah ngia pecutang. Masih ingat keturunan dia ialah ngia pecutang, bukan pecutang. Kalau pecutang, keturunan dia ialah positif. Dan ini sangat jelas dia menulung, maksudnya pecutang dia ialah negatif. Kalau pecutang ialah negatif, maksudnya dia menunjukkan maklumat ngia pecutang. Jadi pertama kamu kena cari maklumat. Jadi keturunan graf ini ya ialah ngia pecutang. Jadi maksudnya kamu boleh pakai rumus keturunan. Jadi kamu boleh tulis ngia pecutang sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Jadi mesti ada 2 koordinat. Jadi koordinat ini ialah 0, 35. Jadi 0, 35. Ini boleh diangkat sebagai S1, Y1. Dan koordinat yang kedua ialah ini ya 20, Y juga 20. Maksudnya ini sebagai S2, Y2. Jadi Y2 ialah 20 tolak Y1 ialah 35. Bahagi dengan S2 ialah 20 juga. Tolak dengan S1 ialah 0. Jadi boleh tekan kalkulator. Jadi 20 tolak 35. Jadi jawapan yang negatif 15. Jadi negatif 15 per 20. Jadi boleh tekan kalkulator lagi. Tengok ada jawapan yang simplify atau tidak. Dia pecahan. Negatif 15 per 20. Okey. Jadi negatif 3 per 4. Okey. Masih ingat video sebelumnya cikgu sudah bincang. Okey, kalau kamu tulis maklumat ngia pecutang, dia tak ada nilai negatif. Sebab ngia pecutang ini sudah menunjukkan dia ialah nilai negatif. Jadi maksudnya sini kamu tidak boleh letak nilai negatif. Maksudnya kamu kena tukar menjadi positif. Iaitu 3 per 4. Unit jangan lupa MS negatif 2. Ingat kuasa negatif 2. Jadi maklumat ngia pecutang sudah ada. Jadi tempoh masa ialah berapa? 20 minit pertama, betul? Sebab soalan nak 20 minit pertama. Jadi tempoh masa ialah 20 minit pertama. Okey, sudah ada. Dan jarak belum ada lagi, betul? Kalau nak cari ya jarak bagi graf laju masa, masih ingat kamu mesti cari ya luas di bawah graf dia. Jadi kamu tengok soalan 1 ini. Luas di bawah graf dia ialah bentuk apa? Bentuk trapezium, betul? Jadi maksudnya kamu kena cari luas trapezium inilah. Jadi kamu boleh tulis jarak jarak yang dilalui lah, okey, semasa ngia pecutang. Okey, sama dengan luas di bawah graf. Okey, ini ialah trapezium, jadi kamu kena pakai luas trapezium lah. Jadi masih ingat luas trapezium 1/2. Okey, darab tinggi kan, masih ingat darab tinggi. Saya sudah cakap orientasi orientasi trapezium ada 2 jenis, betul? Masih ingat. Jadi salah satu ialah garis selari dia ialah kiri kanan, betul? Dan satu jenis ialah garis selari dia ialah atas dan bawah. Okey, ini juga sudah bincang pada video yang sebelumnya. Jadi kalau kamu lupa, boleh rujuk video luas di bawah graf bagi video cikgu. Jadi ini trapezium dia sangat jelas garis yang selari ialah kiri dan kanan, betul? Dan cikgu pun sudah cakap tinggi tinggi trapezium ialah di antara 2 garis selari, betul? Maksudnya ini tinggi trapezium lah. Okey, bukan ini Okey, sebab garis sengit bukan tinggi trapezium Mesti garis yang menekak iaitu 90 darjah ini dengan garis yang selari ini barulah tinggi trapezium. Okey. Ini semua sudah bincang pada video yang sebelumnya.
Jadi maksudnya tinggi di sini ialah 20 okey. Lepas itu taurat dengan hasil tambah 2 kali selari Jadi ini ya 2 kali selari. Jadi ini sangat jelas. Ini ya nilai dia, panjang dia ialah 35, betul? Dan ini panjangan nilai dia ialah 20 okey. Jadi maksudnya 35 tambah dengan 20. Jadi seterusnya kamu semak adakah unit mereka sama atau tidak. Jadi kamu tengok pasti Y dia laju unit dia ialah meter saat. Dan pasti S dia unit masa dia ialah saat. Jadi maksudnya dari unit masa mereka sama, betul? Saat maksudnya tak perlu tukar lah. Tak perlu tukar unit dia. Dan unit jarak ialah meter. Maksudnya nanti jawapan kamu ialah meter okey. Sebab kamu tidak tukar unit dia. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Ingat ini tambah dulu okey, 1 per 2 20. Jadi tambah dulu ialah 35 tambah 20. Jadi ialah 55 lah. Dan ini boleh tekan kalkulator. 1 per 2 taruh dengan 20 taruh dengan 55. Jawapan ialah 550. Okey. Di sini kamu tulis 550. Maksud ingat tadi unit ialah apa? Meter. Okey. Jadi sini kamu tulis meter. Jadi nya pecutan kata kunci pertama sudah ada. Masa tadi ialah 20 saat. Okey. Sudah ada. Dan jarak yang dilalui pun sudah ada. Betul? Maklumat yang 550 meter. Jadi kamu boleh terus tulis huraian okey. Okey, motosikal bergerak sejauh 550 meter dalam tempoh 20 saat 20 saat pertama, okey. Ikut soalan okey, 20 saat pertama dengan nya pecutan. Ini 3/4 3/4 ms kuasa negeri 2. Okey, jadi ini jawapan untuk soalan 1A. Okey, soalan 1B. Okey, buat huraian gerakan motosikal semasa laju serakan. Jadi laju serakan yang nama satu garis. Ini kecunan kosong ini Ini ialah menunjukkan laju serakan. Jadi macam mana buat huraian laju serakan? Apa kata kunci dia? Pertama, kata kunci untuk buat huraian laju serakan ataupun kecunan sifar. Jadi kata kunci pertama mesti ada maklumat tentang laju serakan. Okey, ini biasanya kamu boleh dapat maklumat daripada pasti Y lah, okey. Dan juga kata kunci yang kedua ialah masa, okey. Maksudnya dua kata kunci ini mesti ada untuk buat huraian laju serakan ataupun kecunan sifar. Jadi sekarang kita tengok soalan 1B. Jadi jawapan B macam mana tulis Kamu boleh tulis macam ini. Motosikal okey bergerak dengan laju serakan. Okey, ada maklumat laju serakan dia iaitu 20, betul? 20 ms negeri 1. Ingat unit laju ialah kuasa negeri 1 dalam tempoh masa ialah berapa? Ingat pakai unit belakang tolak nilai depan Jadi kamu boleh tulis pengiraan dia di bawah sini Tempoh masa motosikal bergerak dengan laju serakan sama dengan guna nilai belakang tolak dengan nilai depan iaitu 50 tolak dengan 20. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Jadi jawapan ialah 30 saat. Boleh unit ikut graf dia, okey, saat. Jadi kamu boleh sambung sini dalam tempoh 30 saat. Jadi ini ialah jawapan untuk soalan 1B lah. Seterusnya kita tengok soalan 2. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan suatu jarak dalam tempoh 18 saat. Maksudnya dari 0 sampai 18 masa dia saat. Dan tengok unit dia meter saat. Maksudnya unit masa mereka sama dan unit jarak ialah meter. A. Hitung pecutan jarak dalam ms negeri 2 untuk 6 saat terakhir. Jadi kata kunci dia ialah pecutan yang dia nak kamu cari. Kalau nak cari pecutan, saya sudah cakap bagi graf laju masa kamu ialah cari kecunan dia. Dan masa dia ialah 6 saat yang terakhir. Maksudnya menuju mana? Garis ini kan dari 12 sampai 18. Jadi ini menunjukkan garis bagi 6 saat yang terakhir. Maksudnya dia nak kamu cari ini Dan unit dia meter saat. Okey, tidak ubah. Maksudnya kamu tak perlu tukar unit. Okey, soalan 2A Cari pecutan kan. Jadi maksudnya kamu boleh pakai rumus kecunan graf, betul? Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Jadi cari dua koordinat untuk 6 saat yang terakhir. Maksudnya koordinat ini berapa? S ialah 12, Y ialah 15, betul? Jadi kamu boleh tulis 12, 15. Jadi ini boleh sebagai S1, Y1. Dan titik yang kedua ialah ini kan, titik ini kan. S ialah 18, Y ialah 20.
Jadi kamu boleh tulis 18 dan 20. Jadi ini boleh sebagai S2, Y2. Jadi seterusnya, ganti ya nilai koordinat ini ke dalam rumus keturunan. Jadi Y2 ialah sama dengan 20, betul? Tolak dengan Y1 ialah 15. Bahagi dengan S2 ialah 18. Tolak dengan S1 ialah 12. Jadi ini kamu boleh tekan kalkulator lah. 20 tolak 15 ialah 5. Okey, sangat senang kan? 18 tolak 12 ialah 6. Okey, jadi ini jawapan lah. Okey, pecutan. Jadi unit jangan lupa tulis ikut soalan dia -2. Okey. Ingat unit masa bagi pecutan ataupun ngia pecutan ataupun kadar perubahan laju mesti kuasa -2. Ingat. Jadilah inilah jawapan okey, pecutan untuk soalan 2A. Dan sekarang kita tengok soalan 2B ya. Hitung jumlah jarak dalam meter. Jadi soalan minta meter, jadi memenuhi soalan graf dia meter. Maksudnya nanti kamu tak perlu tukar unit yang dilalui oleh jarak tersebut dalam tempoh 18 saat. Maksudnya dari awal 0 sampai 18. Dan saya sudah cakap, bagi soalan laju masa, kalau kamu nak cari jarak, kamu mesti cari luas di bawah graf, betul? Jadi apakah bentuk di bawah graf ini? Jadi bentuk pertama kamu akan nampak ini adalah bentuk apa? Trapezium. Jadi trapezium A. Dengan garis selari dia ialah kiri kanan akan nampak. Dan ini adalah tinggi garis selari dia kiri kanan. Lepas tu ada nampak bentuk ini, bentuk segi 4. Jadi ini adalah bentuk B lah. Dan seterusnya bentuk yang terakhir, ini ada nampak ini juga trapezium kan, trapezium C. Dengan garis selari dia juga kiri kanan. Okay, dan ini adalah tinggi dia. Okay. Jadi kamu cari luas ketiga bentuk ini A, B, C. Lepas tu jawapan itu ialah jarak dan kamu tambah ketiga jawapan ini. Jadi sudah menjawab soalan jumlah jarak. Jadi kita kira okey. Dan kamu boleh tulis okey, jumlah jarak okey yang dilalui oleh jarak sama dengan jadi guna rumus luas trapezium yang itu 1/2 taruh dengan tinggi, ini tinggi dia kan, okey 5 betul. Taruh dengan hasil tambah 2 garis selari. Ini berapa bacaan dia? 5. Dan ini berapa? 15 jadi 5 tambah 15. Tambah lagi luas segi 4 ini. Okey, luas segi 4 apakah rumus dia? Panjang tolak dengan lebar, betul? Jadi berapa panjang ini? 12 tolak dengan 5, betul? Guna nilai belakang tolak dengan nilai depan Dan ini berapa lebar dia? 15. Jadi kamu boleh pakai sini Panjang dia ialah 12 tolak 5. Tolak dengan lebar dia ialah 15. Okey, tambah lagi bentuk C Okey, bentuk C. Bentuk C ialah apa? Okey, juga trapezium, betul? Jadi cikgu tulis di bawah sini. 1/2 tolak dengan tinggi. Tinggi pakai ini juga. Nilai belakang tolak dengan nilai depan. Maksudnya 18 tolak dengan 12. Jadi 18 tolak dengan 12. Tolak dengan hasil tambah 2 garis selari. Betul? Panjang nilai ini ialah 15. Dan panjang nilai ini ialah 20. Maksudnya 15 tambah dengan 20. Okey, kiralah satu demi satu tapi kamu boleh kira sekaligus untuk jawapan ini bentuk A, bentuk B dan bentuk C Okey, kira ini dulu pecahan 1/2 taruh dengan 5 taruh dengan okey, ini kamu kena letak kurungan 5 tambah 15 okey. Jadi jawapan ialah 50. Jadi sini kamu tulis 50 tambah lagi okey, kurungan 12 tolak 5 tutup kurungan taruh dengan 15 okey, boleh tekan macam ini untuk bentuk B Jadi jawapan ialah 105 tambah lagi untuk bentuk C trapezium 1/2 taruh dengan okey, ini kamu letak kurungan 18 tolak dengan 12 tutup kurungan taruh lagi okey, buka kurungan lagi 15 tambah dengan 20 tutup kurungan. Jawapan ialah 105 juga. Okey, jadi tambah ketiga nilai ini ialah jarak 50 tambah dengan 105 tambah dengan 105. Jadi jawapan ialah 260. Jadi jawapan sini kamu tulis 260. Jadi unit kamu tak tukar unit jadi ikut soalan dia yang itu meter. Okey, jadi ini ialah jumlah jarak bagi soalan 2B. Okey, soalan C. Huraikan gerakan jarak semasa laju seragam. Jadi sama juga kata kunci huraikan dan tak huraikan apa? Laju seragam. Jadi di mana laju seragam dia? Garis ini, betul? Garis ini ialah laju seragam, okey?
Jadi masih ingat apa kata kunci untuk huraikan laju seragam? Dan masih ingat tadi ya kita buat huraian untuk soalan 1B dengan laju seragam. Masih ingat kata kunci pertama ialah nilai laju seragam dan kata kunci kedua ialah masa. Jadi kata kunci pertama laju seragam sangat jelas. Kamu tengok nilai pasti Y dia iaitu 15. Dan masa dia tadi sudah kirakan iaitu 12 tolak 5. Jadi berapa masa? 12 tolak 5. Jadi jawapan ialah 7 dalam tempoh 7 saat. Jadi kamu boleh tulis jawapan untuk C. Kamu boleh tulis tempoh masa. Cara bergerak dengan laju seragam sama dengan 12 tolak 5, betul? Sama dengan 7. Ada maklumat masa, ada maklumat laju seragam. Jadi kamu boleh tulis buat huraian. Kamu boleh tulis cara bergerak dengan laju seragam berapa? 15 kan? 15 unit ms negatif 1 ms negatif 1 dalam tempoh 7 saat. Ini jawapan dia lah. Sekarang kita tengok soalan 3. Encik Marissa melawat kawannya yang tinggal di kawasan perumahan yang sama dengan menaiki kereta. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan Encik Marissa ke rumah kawan dia. A. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 20 saat yang pertama. Jadi kata kunci kadar perubahan laju. Maksudnya merujuk kepada pecutan atau bunga pecutan terpulang kepada kecunan graf dia. Dan kamu tengok garis bagi soalan ini. Jadi sangat jelaskan dia menunjukkan kepada pecutan. Betul? Jadi pecutan jadi kamu boleh pakai itu rumus bagi kecunan graf. Iaitu Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. 3A Jadi kamu tulis rumus dia kadar perubahan laju. Rumus kecunan Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Tapi kamu tengok balik itu graf dia. Dia nak 20 saat yang pertama. Tapi masalah ini, soalan ini dia tidak menunjukkan 20 saat, betul? Dan pun tidak menunjukkan laju bagi 20 saat. Berapa pun dia tahu. Jadi macam mana selesaikan soalan ini A ini. Jadi video sebelumnya cikgu sudah beritahu kalau bagi garis yang sama, maksudnya mereka mempunyai kecunan yang sama, betul? Asalkan bagi garis yang sama, tak kisah kamu ambil mana satu koordinat kan. Sama ada kamu ambil dua koordinat ini untuk cari kecunan, ataupun kamu ambil dua titik ini untuk cari kecunan yang kedua, ataupun kamu ambil dua titik ini untuk cari kecunan ketiga. Mereka semua jawapan adalah sama, kecunan mereka, sebab mereka ialah pada satu garis. Maksudnya kalau saya nak cari 20 saat yang pertama kecunan dia, jadi saya pun boleh cari 40 saat yang pertama kecunan dia juga. Jawapan kecunan bagi 20 saat pertama dengan 40 saat pertama adalah sama, sebab mereka pada satu garis. Kamu boleh buat nota di sinilah. Kecunan pada 40 saat pertama adalah sama dengan kecunan pada 20 saat pertama. Jadi seterusnya kamu cari dua titik lah. Titik ini sangat jelas 0, 0. Titik yang kedua ialah 40 dan 15, betul? 40, 15. Maksudnya ini kamu boleh letak S1, Y1. Ini boleh letak S2, Y2. Gantilah, Jadi Y2 ialah 15 tolak dengan 0. Dan S2 ialah 40 tolak 0. Jadi boleh tekan ke kereta, cari jawapan dia. 15 tolak 0 memang 15, betul? Lepas itu bagi dengan 40 tolak 0 memang 40 lah. Jadi jawapan ialah pecahan 3/8. 3/8 unit ms negatif 2. Ingat kuasa negatif 2. Sebab kadar perubahan laju maksudnya pecutan dan yang pecutan. Unit masa bagi pecutan dan yang pecutan ingat mesti kuasa negatif 2. Jadi inilah jawapan untuk soalan 3A. Lepas itu kita tengok soalan B. Hitung jarak dalam meter. Unit meter yang dilalui semasa laju seragam. Kata kunci yang kedua laju seragam. Jadi di mana garis laju seragam dia? Garis ini, betul? Dan soalan nak minta jarak. Dan ingat bagi soalan graf laju masa, kalau nak cari jarak mesti cari luas di bawah graf ini. Jadi kamu boleh perhatikan dia ialah bentuk segi 4, betul? Jadi kamu boleh tulis jarak yang dilalui semasa laju seragam. Dan ini adalah segi 4, betul? Kalau luas segi 4 ialah panjang tolak dengan lebar. Jadi panjang inilah pakai unit belakang tolak unit depan maksudnya 120 tolak 40 dan lebar dia ialah 15. Sangat jelas kan? Panjang
120 tolak 40. Tolak dengan lebar dia ialah 15. Jadi ini kamu boleh tekan kalkulator. Kurungan 120 tolak 40. Tolak dengan kurungan 15. Jadi jawapan ialah 1200. Jadi kamu tulis 1200. Okey, unit ikut soalan dia sebab kamu tidak tukar unit kan. Jadi dan soalan pun minta unit meter. Jadi sama dengan unit soalan dia. Okey, meter di sini. Maksudnya tak perlu tukar unit. Dan sini kamu tulis meter. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan B. Dan seterusnya kita tengok soalan C. Huraikan perjalanan Encik Marissa untuk tempoh 2.5 minit. Okey, kamu perhatikan sini ialah saat. Okey, sini ialah saat tapi sini dia pakai minit. Maksudnya kamu kena tukar saat dulu supaya kamu tahu dia ialah berapa saat. 1 minit sama dengan 60 saat, betul? Maksudnya kalau kamu 2.5 minit nak tukar jadi saat, maksudnya kamu mesti taruh dengan 60, betul? Jadi kamu boleh tekan kalkulator 2.5 taruh 60, jadi jawapan ialah 150 saat. Maksudnya, dia nak kamu huraikan perjalanan Encik Marissa untuk tempoh 150 saat. Ini maksud dia soalan lah. Maksudnya dari awal sampai akhir. Dari 0 sampai 150. Ada nampak di sini? Okey, jadi semasa kamu buat huraian, jadi ingat, kamu boleh tengok, dia ada garis pecutan dan pecutan, betul? Jadi kalau kamu huraian buat dia pecutan dan pecutan susah, jadi apa yang kita boleh buat huraian ialah kata kunci pertama, cikgu tulis di sini ya. Okey, kita boleh buat huraian laju purata. Okey, iaitu jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, ini kata kunci pertama kita nak buat huraian lah. Apa yang kita boleh buat ialah kalau kita tidak boleh buat huraian tentang pecutan dan pecutan, jadi kita buat huraian tentang laju purata. Dan kata kunci yang kedua masa, betul? Masa sudah ada iaitu 2.5 minit. Okey, kita ikut soalan lah. Okey. Dan kata kunci yang ketiga ialah jarak, betul? Jarak. Okey, jarak ini belum ada, maksudnya kamu kena carilah. Dengan laju purata belum ada lagi, jadi kamu kena cari dua maklumat ini. Jadi kita cari jarak dulu, boleh? Sebab maklumat laju purata mesti ada maklumat jarak. Ada nampak? Jadi kita cari jarak dululah. Jarak bagi soalan laju masa, okey, seperti soalan sebelumnya, mesti cari luas di bawah graf, betul? Jadi cikgu nampak dua bentuk. Bentuk pertama ialah ini, betul? Ada nampak bentuk ini? Ini ialah apa? Trapezium, betul? Jadi cikgu letak ini ialah A, dan ini ialah segitiga. Jadi cikgu letak ini ialah B. Jumlah jarak sama dengan, okey, ini ialah trapezium. Jadi sekarang di mana garis selari? Di atas dan bawah. Okey, ini ialah garis selari. Dan ini adalah tinggi di tepi dia. Okey, di antara dua garis selari. Jadi ini tinggi dia. Jadi rumus trapezium 1/2 taruh dengan tinggi dia sekarang berapa? 15, betul? 15 taruh dengan hasil tambah dua garis selari, dan ini sangat jelas ini adalah 120, betul? 120 tambah dengan ini kamu pakai ini ialah 40 kan, ini ialah 120 kan. Maksudnya kamu guna 120 unit belakang tolak dengan nilai depan. Jadi letak satu kurungan lagi lah, okey, 120 tolak dengan 40. Tambah, okey, segitiga. Dan nampak masih ingat rumus bagi segitiga. 1/2 tolak dengan tapak, betul? Tapak ialah ini jadi pakai nilai belakang tolak nilai depan. 150 tolak dengan 120. Okey, tolak dengan tinggi ialah ini jadi 15. Sangat jelas. Jadi jawapan sama dengan, boleh tekan kalkulator. Cari jawapan trapezium dulu. 1/2 tolak dengan 15 tolak dengan, okey, kurungan 120 tambah buka kurungan lagi 120 tolak 40 tutup kurungan. Okey, maksudnya belakang ada dua kurungan. Jawapan ialah 1500. Okey, 1500 tambah lagi ini luas segitiga. 1/2 tolak dengan kurungan 150 tolak 120 tolak lagi buka kurungan 15. Jawapan ialah 225. Okey, tambah jawapan ini, jawapan dia berapa? Tambah 1500, dia jawapannya 1725. 1725. Jadi unit ialah meter. Okey, jadi jarak sudah ada. Jadi sekarang kita kira laju purata. Okey, laju purata sama dengan jumlah jarak kan, bahagi dengan jumlah masa. Tadi jarak kita sudah cari 1725 meter. Dan masa kita pakai 150 saat lah. Okey, sebab kita nak samakan unit ini tak perlu tukar unit dia. 1725 bahagi dengan 150. Jadi jawapan ialah berapa? 1725 bahagi dengan 150. Jadi jawapan ialah 23/2 ataupun perpuluhan 11/5. Jadi 11
unit meter S. Laju ialah kuasa negeri 1 Jadi maklumat laju berata sudah ada, masa sudah ada, jarak pun sudah ada. Jadi kita boleh buat huraian lah, okey? Okey, kamu boleh tulis di sini ya. Encik Merisa memandu kereta sejauh 1725 meter, betul? Tarang tempoh 2,5 unit lah, okey? Sebab kita nak ikut soalan 2,5 minit dengan laju berata 11,5 ms negatif 1. Okey, jadi ini adalah jawapan untuk soalan 3C lah, okey? Jadi video ini sampai sini saja. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, buka loceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya, okey? Bye-bye.